Okay, bila dia buka konsol, dia akan keluar macam ni lah mula-mula. Dia keluar model wizard, blank model. Jadi boleh, kalau dah pandai boleh pakai blank model lah. Boleh tekan apa nak tekan. Kalau model wizard ni kita untuk startup kita pakai blank model wizard lah, tunjuk. Okay, tekan model wizard. Jadi kita buat, nak buat 3D boleh buat 3D. Tapi dalam lab ni kalau nak explore 3D boleh jugalah. Tapi saya sarankan buat ni je lah, buat yang 2D. Okay, jadi 2 dimensional. Dan kita nak study electrostatic, kita pakai AC/DC modul. Okay, dan ambil yang atas kali ni, electrostatic, electric field and currents. Ambil electrostatic. Okay, dan add. Jadi kita akan masuklah electrostatic kat sini. Okay. Dan kalau nak tengok yang lain pun boleh lah tengok kalau add ni, tengok apa dalam, apa konten dalam dia kan. Kalau add, contohnya add electrostatic boundary element, sama je konten dia. Sebab kita boleh disable. Kalau kita add kita boleh disable balik nanti. Nak buang pun boleh, nak buang apa. Jadi asalkan ada electrostatic yang atas kali ni dah okey dah. Okey. Okey, kita pergi ke study. Okey, sebab dia electrostatic, jadi kita tengok stationary study lah, general study ni. Stationary study. Okey, yang ni dah advance ni, kalau pergi stationary source sweep. Okey. Ni dah advance sikit lah. Jadi kita ambil yang simple sekali, stationary study. Okey, dan sama juga dah ada itu, kita tekan done. Edit stationary study. Okey, double click. Okey, dia dah add. Okey, done. Nampak lah saya tengah buat apa ni? Nampak tu? Doktor, yang lepas electrostatics tu kita, yang ES tu kita pergi mana doktor? Next ke apa? Add ke? Study. Dia flow dia sebenarnya, kalau tengok atas ni sama kan ni. Mula-mula dia pergi ke global definition, geometry. Apa yang kita buat nanti dia akan ikut flow yang atas ni lah. Definition, geometri kita nak lukis. Ni yang sketch kita nak lukis, lepas tu material, pemilihan material, lepas tu physics yang study, kita nak study electrostatic. Okey, ni kita yang akan study. Jadi type of study ni, yang bawah sekali ni type of study tadi last ni. Ni last. Type of study. Kita ambil stationary study. Jumpa tak? Saya punya dia tak keluar yang macam graf-graf macam doktor tu. Sekejap. Ni bila okey ada doktor dia lambat. Bila kita tekan done kat bawah tu dia keluar macam ni lah. Bila kita tekan done dia keluar bawah macam ni. Okey, sekarang ni kita buat study untuk tengok kalau kita ubah bentuk elektrod, macam mana electric field tu berubah. Okey, elektrod yang tajam, yang flat, yang parallel plate, yang bulat. Jadi kita boleh start lah dengan buat dekat sini. Okey, dekat geometry. Dekat sketch boleh. Okay, bila kita pergi sketch, jadi kita boleh lukis kat sini. Macam kalau susah nak buat kat sini, kalau pandai AutoCAD boleh lukis kat AutoCAD, boleh import design. Okey. Contohnya nak draw circle. Okey. Ni draw circle. Okay, kita buat satu circle. Kemudian nak buat lagi. Kalau yang kalau kita import design tu, mana dia actual size ikut dia punya grafik ni lah kan, grid ni ikut apa yang kita buat tu, apa yang kita design. Oh, jadi lukis macam ikut macam persis size kan. Dia size betul yang dalam betul. Okey. Okey, dekat sini pun kita boleh kalau yang doktor tunjuk ni kita lukis sendiri kan. Ni kita lukis sendiri pun boleh lukis sendiri.
Kalau lukis dalam ni, saya tak pandai AutoCAD. Oh, okey. Tu Tak apa pakai saya tak AutoCAD. pandai AutoCAD. Okey. Tak pandai Boleh AutoCAD SolidWorks ke apa, so benda tu boleh import. Cuba tengok setting dah untuk import. Import. Nak import. Ini definition, geometry. Ni import ni. Tu multi-physics file or a CAD file. Boleh import. Okay, ni contoh dua elektrod saya buat lah. Dua. Ni elektrod yang atas, elektrod bawah. Ni satu setting. Okay. Kemudian saya nak buat, nak tengok pula bentuk lain. Kita buat 2-3 bentuk tu. Contohnya, kat bawah kita pakai rectangle. Okay. Dekat atas, kita pakai yang ni. Macam tu. Ataupun bawah rectangle, atas kita nak buat polygon, boleh juga. Okay. Polygon. Macam ni contohnya. Nak buatlah bentuk apa-apa. Tapi buat asalnya baik buat bentuk asas dulu lah. Senang nak tengok. Polygon. Okay. Ni kita buat banyak case lah. Kemudian contohnya nak buat bentuk lain pula. Geometry ada sketch. Polygon. Okay. Polygon. Okay. Dekat sketch nak lukis dekat sketch. So nak buat tajam pula, triangle. Ni. Okay, nak mewakili mungkin needle electrode ke apa yang tajam. Okay, tengok macam mana pula. Lepas tu bawah dia lawan dengan triangle. Okay. Kemudian mungkin nak buat case triangle dengan triangle pula. Triangle dengan triangle. Okay. Atau mungkin juga nak tengok beza triangle dengan triangle tapi dia berubah dia punya radius. Radius dekat edge ni. Sekarang ni kita boleh letak fillet. Contohnya kita nak, ni tajam keadaan dia. Sekarang ni. Dia sharp edge dekat tepi ni semua. Ni semua sharp. Kita nak bulatkan dia, tekan fillet ni. Okay, letak fillet. Tu. Bila klik dekat bucu, tu kita drag ke atas ni, dia ada fillet, dia ada bulat dia. Dan kita boleh setting lah radius dia berapa ni, radius ni. Boleh setting bagi sama lah. Kita nak buat 0.02 semua. Enter kat situ. Enter. Lepas tu build selected object lah. Dia akan jadilah bulat tu. Nak letak fillet dekat sini pula. Okay. Tadi tak ada, yang atas tak ada fillet. Ni kita letak fillet. Okay. Letak dulu fillet ni. Tengok apa beza pada electric field. Jadi masing-masing nanti boleh buatlah bentuk sendiri ya, nak buat kan. Tengok beza macam mana, tajam, bulat. Okey, bila kita sebut sebagai homogeneous electric field, maksudnya electric field dia sama sepanjang ni. Sepanjang elektrod ni. Okey. Okey, yang inhomogeneous maksudnya tak samalah. Kalau pada plate ni dia akan samalah, dia punya field dia dekat tengah-tengah ni. Bila kat bucu ni je tak sama. Dia akan jadi color lain. Nanti. Sama juga. Lepas tu gap tu cuba set bagi sama semua gap ni. Gap ni. Kalau buat bagi sama semua gap. Baru kita boleh banding antara tiap-tiap jenis tu. Okay. Kemudian untuk tiap-tiap configuration, untuk tiap-tiap electrode configuration, buat kotak satu kotak. Okay. Semua contohnya macam ni. Buat kotak.
Kalau boleh bagi sekata lah, kotak dia tu sama. Yang penting kali gap tu kena sama. Okey. 2 kotak. Okey. Okey, dah ada kotak semua. Jadi sekarang kita Macam mana doktor buat lead circle ataupun rectangle tu doktor just drag? Sebab saya try buat tak boleh drag, just one click. Each click satu circle, each click satu rectangle. Macam doktor buat tu, doktor just drag circle tu and then just doktor boleh draw sendiri dekat location mana. Faham tak maksud saya? ni sketch. Saya pakai sketch ni. Dan ni dekat geometri ke dekat sketch? Oh, dekat sketch, bukan geometri. Bukan geometri, dekat sketch. Oh, okay. Sketch kan boleh buat. Kalau tersilap tu nak padam contoh. Padam pergi dekat tepi ni. Delete je kan? Betul. Kiri sekali model builder ni right click boleh padam. Right click. Right click delete. Apa pun dah pun tekan je, lepas tu tekan delete lah komputer. Boleh buat ke? Okay, bila dah siap ni. Okay, kita tekan dekat geometri, dekat model builder ni kan. Ni bahagian model builder, sini setting. Sini grafik. Okay, bila kita tekan dekat pergi kat model builder, tekan satu benda, dia akan keluar setting untuk tiap-tiap benda tu lah. Keluar setting macam ni. Into rectangle. Okay. Jadi kita tak build ni, sekarang ni kita baru sketch kan. Kita pergi tekan dekat geometri ni, tekan build all. Dia akan build benda tu lah. Polygon 2 ada masalah. At least 2 vertices are needed. Mana polygon 2? Polygon 2 yang mana? Ini ke? Polygon 2 ada masalah. Tak apalah, ada masalah kita buang je lah. Delete. Mana polygon 2? Okay, tekan build all. Dan status dia kita boleh tengok kat bawah ni. Save. Finalized geometry is disconnected and has 6 component. Ni dah siap dah. Dah siap lah. Ni saya buat semua ni. Dah siap. Pergi kat geometri. Okay. Build all dah tadi. Okay, dah siap. Okay, sebab kita nak simulate elektrod atas dengan bawah. Elektrod tu dia kena kita boleh ubah material dia, nak letak material apa. Okay. Tapi selalunya elektrod metal lah kan. Okay, tapi boleh jadi juga elektrod yang bukan metal. Walaupun dia sebenarnya tak betul lah elektrod bukan metal, elektrod mesti metal. Okay. Tapi itulah kalau doktor. Yang kotak di luar tu memang kena isi juga ke? Memang kita kena buat? Buat. Untuk membezakan di antara yang lain tu lah. Antara kes-kes tu lah. Nak bezakan semua kes-kes tu. Okay.
Okey, bila kita tekan dekat material, sekarang kita nak pilih material pula. Okey. Jadi tadi kita start daripada kiri kanan kat atas ni kan, file, home, definition, geometry, sketch sampai sini, lepas tu pergi material. Dia ada add material. Add material, dia akan keluar satu ni lah, belah kanan sekali ni. Kita search lah nak medical apa, nak material apa. Contohnya copper. Okay. Enter. Dia akan carilah copper. Macam-macam jenis copper ada. Jadi kita add dulu. Copper liquid ada, copper ni solid, ni liquid. Thin film pun ada. Macam-macam ada. Grain pun ada. Copper gas. Macam-macam. Betul, dia tujuan untuk apa? Add material ni. Dia untuk yang material di mana? Yang bulat, rectangular. Tu yang saya nak bagi tahu sekejap ni. Kita add dulu. Kita tunjuk nak buat apa. Kita add material dulu. Kita add dulu. Ambil lah mana-mana, saya ambil yang polish ni ke. Okay, ni tekan ni, lepas tu add to global material. Lagi dekat sini akan keluar, kita punya belah kiri sekali model builder ni kan keluar copper. Okay, jadi lepas ni kalau nak tambah yang lain boleh lah. Okay, dan satu lagi lah tambah udara. Sebab tujuan saya buat kotak ni ialah untuk kita set surrounding dia tu. Nak apa, gas ke, nak solid ke, nak jadi liquid ke, udara ke, kita boleh set kat sini semua. Okay. Okay, kalau nak udara kita letak air je, saya cari air. Kalau nak letak gas nitrogen ke, gas SF6 ke boleh. Okay, ni saya letak air. Air, gas. Sini. Material, okay. Sekejap ni copper ni tak global. Tarik. Okay. Okay, sekarang kita ada dua material lah. Kita pilih copper dan gas, air. Okay. Okay, nak assign dia. Okay, kalau tengok dekat sini, sekejap kita tutup dulu bahagian material ni, sempit ruang. Kalau monitor besar, okay. Okay, bila kita nak main dengan electrostatic, electric field punya simulation, electric field punya calculation, kita akan perlukan nilai epsilon. Nilai epsilon. Dan sebab ada equation, ni dia keluar conductivity ni sebab kita pilih macam-macam tadi ni. Jadi yang lain ni, kalau ada yang pilih, saya disable dulu yang lain, conductivity ni disable, jadi dia takkan keluar lah yang benda tak perlu. Disable. Okay. Okay, jadi nilai yang nak ialah relative permittivity. Okay, sebab dalam equation electric field, dia ada nilai ni, epsilon tu. Sekejap, dalam ni pun ada equation dia, sekejap saya tengok. Kat mana dah? Tadi ke? Electrostatic. Okay, ni equation. Dalam study kita, inilah equation yang kita pakai. Okay, tapi dia di sini tak nampak lah epsilon tu kat mana kan. Sebenarnya epsilon ada dalam ni, dalam E ni. Okay, tak apa. Jadi, copper. Sekejap, boleh pakai ke? Macam tak ada je. Tak apa, kita cuba select dulu material. Bila kita tekan copper, jadi kita boleh tambah lah. Select. Sekejap.
Okay, sebab kita design tadi boundary. Okay, dekat geometry entity level ni kita set boundary lah. Okay, boundary ni maksudnya semua ni line ni. Ni semua ni line. Line dan dia bukan solid. Dalam ni bukan solid lah. Okay, dia line. Okay, jadi nak pilih boundary. Mana mau pilih? Kan. Kita tak mau select all. Mana nak pilih dah? Ni. Dia keluar tangan ni. Ini kita boleh pilih ni. Pilih boundary. Katakan semua ni nak jadi copper. Copper. Yang elektrod ni semua copper. Okay. Dah set dah tu untuk kan. Kemudian untuk Okay, untuk air pula kita set okay. Kita set air yang ni. Air. Sekejap. Kita buang dulu lah semua. Okay, clear all selection. Select domain. Ni domain. Ni air, yang ni air. Air. Okay dah. Siap. Assign. Tapi dalam ni kita perlu nilai epsilon R untuk air. Ni kena Google tengok lah. Epsilon R untuk air. Relative permittivity. Permittivity air. 1 Permittivity air adalah 1. Okay, ni 1. Okay dah. Jadi tak ada error dah. Okay, dah settle kita punya setting kat sini. Okay. Jadi kat sini untuk zoom in, zoom out. Ni nak fokus zoom. Okay. Zoom out balik. Sini nak center. Zoom to center sini. Nampak semua. Ni apa ni? Sama, zoom to fit. Okay, ni 2D . Okay, jadi dah siap kita punya setting. Dah assign. Boleh ke semua? Hello? Betul, lepas yang masuk gas tadi tu, assign kat mana? Nak masuk gas ni. Ni. Pergi gas. Okey, dah masuk dah, lepas tu nak assign tu. Ni kat sini. Geometric entity selection. Lepas tu geometric entity level ambil domain. Okay, kalau boundary ni line. Domain ni ruang tu lah. Okay, ambil domain. Ni manual. Kalau dah ada nilai kat sini nak delete semua, tekan ni. Yang gambar penyapu ni, clear selection. Lepas tekan clear selection tu, pergi ke sini, pilih nak yang mana. Ni contoh lah. Lepas ni buat lah sendiri. Apa nama geometri macam mana gas ke material apa nak tukar, boleh pilih lah. Yang lain. Tengok keadaan. Okay, bila dah siap ni, kita pergi dekat study. Okay, tadi material dah. Kita pergi kat study bawah ni.
Okay, right click dekat study tu. Okay, letak terminal. Okay, terminal ni. Inilah, ni terminal yang gambar solid ni. Okay, tambah terminal. Kemudian right click tambah juga ground. Ground, mana ground? Okay, ground. Okay, ni ground tambah ground. Okay, jadi kita ada tambah dua benda kat sini. Kat sini pun kita kena assign lah. Terminal ni yang mana, ground yang mana. Okay. Oh, tak boleh lah ground ni. Ni boundary, not applicable. Oh, ground ni tak boleh pakai. Kena cari ground yang solid. Ground solid ni tak ada. Mana? Just terminal is available. Terminal, kalau terminal ni. Ground tak boleh pakai kat sini, terminal boleh pakai. Jadi macam mana nak buat ground ni? Ni boleh tukar tak? Terminal. Jangan delete dulu ini. Terminal ni pun delete. Terminal ni kita boleh assign. Kita nak yang mana? Terminal. Kalau terminal dia charge dari sini, kita tukar kepada voltage. Ni semua terminal. Okay, dah set terminal. Kemudian saya cari ground, tapi ground tak jumpa. Kat mana ground? Terminal. Mana? Cuba Doktor right click dekat electrostatic. Nah, ni right click ni. Nampak ke? Oh, tak keluar. Yang Doktor punya tak keluar, saya punya keluar. Right click dekat electrostatic, ambil terminal dengan ground. So ground ni adalah semua yang Doktor punya tu tak boleh right click electrostatic. Yang saya punya keluar kat sini, tapi dia tak keluar dalam kalau ada ground macam gambar terminal kalau biru tu, boleh ambil yang tu lah. Tadi saya pilih ground yang gambar macam boundary ni. Saya tak boleh pakai boundary ni. Ni. Saya keluar yang ni tak keluar. Yang ni tak, macam tak boleh assign. Not applicable, tak boleh pakai dekat gambar ni. Boleh. Mana? Sekejap. Saya buka lagi satu. Mana setting dia? Save as dulu sebelum dia hilang. Okay. Cuba Doktor ambil dekat fizik dekat atas. Sebelah material tu, belakangan materials ada physics.
Ni. Ambil boundaries. Ah, Tu. Boundary. Atau terminal pasal kalau boundary. ground. Ni lah, boundary ada ground ni. Saya dah letak dah ground ni kan? Bukan itu ke? Kan? Oh, yang ni boleh. Oh, yang ni tak boleh. Hilap. Itu. Yang lain. Ambil yang dekat atas. Klik dulu. Okey, yang ni boleh pakai. Okey, terima kasih Faris. Ground. Okey, yang ni boleh buat manual. Kita boleh pilih lah. Jadi yang ni ground kita lah. Yang atas tu kita punya terminal. Ground. Boleh select semua ni. Ground dekat bawah je kan? Terminal dekat atas kan? Ground dekat bawah je. Kita set bawah lah senang. Semua ground. Okay. Okey. Okey dah set dah ground. Okey, kita tak ada error dah semua kat sini kecuali material ni. Kenapa ada error ni? Entities needing domain. Ini copper. Copper. Tak perlu dah. Oh, biar je lah. Jadi boleh ni. Okey. Ni kira dah siap mana? Okey. Bila dah siap fizik, kita akan buat meshing. Okey, teknik yang dalam software ni pakai ialah dia panggil finite element method. Finite element method. Okey, dia bukan software macam ni, bukan Comsol je ada ke seminit ni. Banyak lagi software lain pun ada juga. ANSYS ke kan? ANSYS Fluent. Kalau siapa yang biasa industri. Okey, jadi kita dia pakai finite element method. Okey, ya. Dan proses tu FEA ke? FEM. Finite element analysis ya tu. Finite element method. Ni finite element ni software ni buat. Biasa pakai Faris? Tak pun, cuma ada study macam tu lah sikit. Okey. Jadi dia lebih kurang lah. Kalau pakai ANSYS pun rasa lebih kurang macam ni juga. Dia ini multifizik, dia boleh buat macam-macam. Okey, jadi bila kita dah siap kat sini, kita pergi ke mesh, kita tekan build mesh. Okey. Build mesh lah, dia akan buat mesh. Jadi macam ni. Kita tekan mesh jadi macam ni. Dan mesh ni kita boleh buat detail. Untuk detail pasal finite element method, cuba kena cari lah baca apa benda finite element method ni. Kalau tengok meshing ni sebenarnya, ni line-line ni semua adalah equation. Dia bukan saja buat line ni. Dia equation. Okey. Dia value, tiap-tiap point ni ada value. Ada value. Jadi value tu berubah lah ikut keadaan. Ni dia buat mesh. Dan mesh ni kita boleh control, kita nak size dia, element size, kalau nak fine, extremely fine, tekan extremely fine. Lepas tu build balik. Dia akan jadi lagi kecil lah. Okey, jadi extremely fine. Yang tadi normal. Normal ni kira dia tak fine sangat, dia nampak dia tak detail sangat lah. Jadi lagi detail lah. Dia punya triangle tu lagi kecil. Okey, tapi tak apa, kita maintain lah. Saya maintain extremely fine. Okey, dah siap meshing. Kita dah boleh study. Okey, pergi ke study untuk kita start calculation. Okey, tapi sebelum tu saya lupa. Terminal voltage kita tak set lagi. Contohnya kita letak yang atas tu 1 juta volt contohnya. 1 juta volt. Okey, dah set voltage kat situ. Okey. Jadi kita pergi ke study kat sini, kat atas ni. Okey, boleh compute. Kita compute. Okey, jadi dia akan run program ni. Okey.
ada masalah. Undefined material property epsilon R equate by charge conservation. Okay, yang saya buat ni ada error. Error dia yang ni lah kot tadi ni. Entity steering material, tak ada material. Macam tu. Copper, saya pilih copper tadi. Yang ni kita buat domain. Oh, okey, boleh select domain. Okey, select domain. Yang ni tadi tak ada material. Tadi saya pilih line dia je. Okey dah, ni copper, relative emissivity copper. Cuba carilah value dia. Sebab dia kena letak semua value dia tu. Copper ada ke satu kan? Sebab dia bukannya boleh simpan cas. Kau ada macam mana? Awak letak je lah satu. Okey, supaya tak ada error tu kan. Okey dah. Okey, jadi tadi error, ni kita try balik compute. Doktor. Ya. Materials kita punya terminal dengan ground both copper. Ya. Atau apa-apa nak ubah. Sebab yang elektrod ni selalunya konduktor lah. So Tapi kalau kita nak simulate macam bumi dengan awan, kita ubahlah material tu. Bumi ni rumput, tak tahu nak letak rumput, tak tahu ada ke dalam ni. Tak tahu. Atau mungkin nak simulate kat bawah tu, kalau bukan plate kan, kalau ada wind turbine kat bawah tu, rumah orang kat bawah tu, kita boleh set semua tu, material apa benda. Sebab keadaan kita sekarang ni pun dah macam ni dah, mungkin pada plate, mungkin macam awan yang tajam ni dengan ground, kita ground kat bawah ni kan. Okey. Yang nampak sekarang ni ialah electric surface potential surface potential. Okey. Jadi kalau kita nak tengok electric field, kita kena tambah plot. Okey, kat atas ni elektrostatik ni. Jadi lepas study sebelah kanan tu ada result. Okey, ni untuk tambah plot-plot dia. Developer ni saya tak pernah pakai. Ni. Okey, contohnya kita nak tambah ni dia tunjuk voltage voltage pada surface ni. Okey, pada tiap-tiap surface. Jadi kita boleh tengok. Kita boleh buat juga sebagai contour plot. Okey, contour plot, nak plot voltage juga. Okey, kita tekan je plot. Kita tekan contour, kita tekan plot kat sini, kat setting ni, dia akan keluar contour plot. Jadi voltage voltage dekat ni ialah satu line ni mewakili satu line voltage lah. Ni line ni. Ni voltage dia berapa ni, tengok scale belah kanan ni kan. Ni kanan yang line-line ni 9.75 kali 10.05. Volt. Okey, kemudian line bawah ni dia bawah rendah sikit. Atau line yang kuning ni inilah 6.25 voltage dia. Jadi yang bawah ni lagi rendah lah bawah ni. Okey, tu nak tengok voltage. Okey. Contohnya kita nak tambah plot satu lagi. Okey. Kita nak tambah lagi satu plot surface plot juga. Okey, surface plot 2. Tadi surface plot 1. Di surface plot 2 kita tambah tengok ni dah, kita nak tengok electric field pula. Kita katakan kita nak tengok electric field. Jadi kita boleh ubah dia. Okey, dekat setting ni, surface plot ni dekat setting expression ni, dekat expression, tekan yang butang bawah ni, replace expression. Okey, masuk sini. Okey. Pergi dekat bawah sekali, dekat elektrostatik ni. Okey, tengok elektrik. Dalam elektrostatik tengok elektrik. Ini kah? Okey, kita boleh tengok electric field. Tekan kat electric field. Okey. Jadi kita boleh pilih lah nak komponen mana, S, Y, Z ataupun yang norm. Yang norm ni dia tunjuk gambar keseluruhan. Kita double klik dulu ES norm ni. Okey.
Jadi dia akan unit dia tak jadi volt dah, jadi volt per meter, iaitu unit kepada electric field. Okey. Okey, kat sini label pun kita boleh ubah. Surface 2 ni ialah E field. Okey, surface, lepas tu tekanlah plot. Okey, jadi dapatlah kita punya electric field. Ni dia tindan sekali. Tindan sekali ke? Nampak macam duduk atas benda sama. Jadi kalau nak senang, keluarkan lah. Okey, ni je. Okey, betul dah ni. Betul dah. Jadi dekat dalam satu image ni, mungkin kita boleh disable dulu lah yang ni. Voltage tu kita tengok sebagai contour plot. Okey, surface kita satu ni kita buang sebab dia voltage, jadi kita disable ataupun delete, disable. Dia tak ada lah. Hilang. Okey, jadi yang nampak sekarang ni ialah semua electric field punya plot. Okey, electric field dan voltage. Voltage kita plot dengan kontur. Ini voltage ni potential satu line ni mewakili beberapa lah voltage kat sini. Macam scale kat belah kanan ni. Okey, ni yang belah kanan sekali ni ialah dia punya electric field. Jadi kita boleh tengok bentuk macam mana yang tinggi electric field dia. Yang merah ni tinggilah electric field. Okey, 1.6 kali 10^7 volt per meter. Okey. Jadi kita nampak lah dengar. Bila gap ni dekat, kita nampak merah ni. Maksudnya electric field tinggi kat situ. Ni gap jauh walaupun ni bulat kan. Yang ni tajam. Jadi kita cuba ubah. Bagi gap sama pun kita nampak kesan boleh senang nak banding. Okey. Sekejap kat geometri ke. Dekat mana tu? Jadi setting awal-awal tu bagi sama lah. Jadi kita nampak kat sini bila kita pakai bulat dengan bulat ni, field dia nampak lebih kurang atas dengan bawah pada dia sama kan. Cuba tukar tengok saiz besar kecil. Jadi field dia jadi macam mana? Dia punya voltage tu jadi macam mana keliling dia. Okey. Okey, dan kemudian kalau kita nak plot pada satu tempat, contohnya kita nak tengok line electric field pada dekat, contohnya dekat yang tajam ni ya. Sekejap dekat zoom dulu, saya zoom kat sini yang tajam ni. Okey, kat sini tengok, ni tanda electric field dia sangat tinggi kat sini, kat bucu-bucu ni. Okey, yang merah ni paling tinggi kan. Okey, katakan kita nak tengok sepanjang line ni daripada bucu ni straight ke bawah, kita nak tengok macam mana perubahan electric field. Jadi benda tu kita boleh add plot lagi. Kita pergi dekat bukan kat ni, bukan dekat electric potential ni, kita pergi kat result. Okey, result. Kemudian 1D plot group. Okey, tekan je 1D plot group ni. Okey, jadi dia akan tambah kat bawah ni. Kat result kita 1D plot group. Okey, dia akan keluar. Okey, dekat sini. Sekejap, ni group ni. Sekejap. Line graph. Okey, tekan line graph. Dekat 1D plot group ni, line graph. Okey, kita define dulu dekat mana kita nak tengok. Okey, katakan ni define ni, cut line kat atas ni. Okey, yang belah kiri ni adalah first point of cut line dan ni second point. Okey. Sekarang ni dia dah tak rata-rata dah. Dia tak mana lah ni. Dia tak ikut dan. Jadi kita ambil balik. Letak kat sini. Sorry, ni first point. Okay. Second point letak kat straight bawah ni. Jadi untuk betulkan line tu kita zoom sikit lah kat situ. Bagi dia straight. Bagi dia betul-betul kena. Okay. Apa ni? Second line. Second atas ni. Atas line lah. Sebab dalam tu dia dah sama dah field dia. Cuba tak dalam ni. Yang betul yang second line pun tak dalam copper ni kan. Jadi expression, okay, ni expression nak tengok voltage kan, nak tengok electric field. Jadi sekarang ni dia tak voltage. Kalau tengok electric field macam tadilah, tekanlah komponen dia. Pergi kat elektrostatik ni, dalam ni tengok elektrik dan electric field. Okey, jadi yang tegak tu ialah Y komponen. Jadi tengok Y contohnya. Electric field dekat Y komponen. Okey.
Ni macam sengit lagi ni, jadi dia bagi tegak sikit. Dia nak bagi betul-betul tegak tu dia agak susah sikit lah sebenarnya. Okey, ni kat tu. Dia lari dah bertegak daripada bucu tu. Tak apalah, kita macam tu. Okey, lepas tu yang bawah ni pun kita cuba bagi boleh setegak yang boleh. Okey lah, nampak pun benar. Tak nampak pelik sangat dah. Okey, zoom out. Okey, kemudian kita boleh plot lah ni. Dah kita ada define kat mana kita nak tengok atas line ni apa perubahan. Contohnya kat sini tengok electric field kan. Okey, tekan je plot. Tak ada perubahan. Kenapa tak ada perubahan? Kosong. Ada silap kat mana ni? Oh, dekat Y tak ada. Okey, jadi mungkin salah pilih. Electric field. Tekan je lah ini yang senang. ES norm ni. Cuba tengok. Ada keluar plot tak? Okey. Ni ada. Okey. Jadi kita nampak lah. Ni yang ini atas sebelah kiri ni yang bawah. Okey. First line kita tak sini tadi. Tengok dalam dia tak ada apa. Dalam konduktor tak ada beza electric field pun. Dah keluar je dia naik pacak ni. Ingat tu 1.7 ke 10.7. Kemudian dia lagi jauh dia lagi turun lah value dia. Okey, ni dah bawah. Electric field pun dia dah rendah banyak lah. 1.7 ke 0.5 banyak turun. Okey. Tu cara nak tengok lah pada point-point tertentu. Sama jugalah boleh set untuk ni untuk kat sini, untuk yang lain-lain ni boleh set. Nak tengok dekat bulat ni kan, sekeliling bulat ni, tepi-tepi ni macam mana perubahan electric field kan. Boleh tengok. Dan juga scale ni pun boleh ubah ni, scale tepi kanan ni. Okey, legend. Show legend. Color legend. Color tu pun boleh ubah. Dia punya scale ni pun boleh ubah. Cuba explore tengoklah. Okay, show unit. Right, sudah. Number format. Manual lah ni. Manual color legend. Ni automatic. Use common component. Setting. Automatic. Engineering. Okay, engineering senang. Itu automatic dia ambil scientific ke tadi. Okay. Tengok dah mana senang. Nak tengok. Okay, kita ambil engineering. Kemudian manual exist. Apa ni boleh ubah. Boleh lah tengok-tengok kat sini ada apa. Okay. Tak silap saya color ni pun dia boleh ubah range. Nak bagi terang lagi kan, nak bagi kurang. Kat mana dah? Saya tak ingat dah. Okay. Title pun ni automatic. Custom pun boleh. Tulis apa. Okay, automatic je. Okay. Jadi cuba buat study ni lah. Study lah. Nak buat bentuk apa. Bentuk basic, bentuk kompleks ke. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okey, kau yang lain? Doktor ada buat recording kan? Bila kelas ni? Ada. Jadi saya upload tu. Okay, ni apa plot macam-macam ada ni. Nak tengok arrow apa dah, arah electric field ni, arrow line. Arrow plot. Pun ada arrow keluar arah electric field. Daripada mana ke mana. Macam-macam je boleh buat. Okey.
Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini ya. Itulah benda ni bagus juga sebenarnya. Kalau boleh pandai buat ni, boleh buat simulasi macam-macam. Mungkin untuk assignment nanti saya kan nak buat komsol juga tapi buat ikut apa yang kita kerja, buat bangunan yang real lah. Kalau kerja dekat oil and gas, percaya oil and gas plan punya outline, boleh buat tengok electric field punya simulation pada oil and gas punya plan. Contohnya kalau kat TMB mungkin kat transmission line ke, dekat substation ke, dekat mana kat generation ke, boleh. Macam dekat tower ke apa boleh lah betul tak? Boleh. Tower, pole boleh kan? Boleh. Kalau tower ke ni apa, tower transmission tower. Yang depan kampung tu ada transformer kan, boleh set dah voltage kat situ berapa. Lepas tu letak awan kat atas, berapa voltage awan, tinggi awan tu berapa. Tinggi awan selalunya tinggi dalam 10 km lah. Set lah voltage dia dalam berapa, cuba cari value berapa. Set. Kita tengok. Maksudnya bila buat study ni kita boleh tahu potential kat mana lightning nak strike. Kerana dekat ground tu kita lukis tower, lepas tu dengan dia punya ukuran sebenar kan ni. Ukuran sebenar. Mungkin boleh juga buat study, buat transmission line, lepas tu buah gambar orang ke bawah tu. Tengok macam mana efek transmission line tu kepada electric field dekat atas orang ke atas apa benda duduk bawah transmission line tu. Macam orang, lepas tu kita orang, lepas tu dia bawa galah ke apa ke. Ya betul. Okay, nak try. Tapi saya tak tahu lah material tu ada ke tak orang. Orang tu tak tahu nak set apa. Tapi sebab kita nak set yang orang tu material apa kita nak pakai. Saya pun tak pasti. Kalau set ataupun orang kalau ni, ada macam dia biasa kan kalau boleh. transmission line dia ada pokok kan bawah tu kan. Biasa orang lambat rentis apa kan. Jadi pokok ada material dia macam wood ke apa kan. Boleh tak? Cuba cari tengok. Kalau tak ada cuba set lah apa-apa konduktor pun tak apa. Apa-apa konduktor lah. Dekat bawah tower ke apa kan. Ya betul. Dia boleh nampak. Okey. Boleh buat study tu. Senang je lah nak terang ke orang. Sebab student saya pun banyak pakai benda ni. Banyak pakai buat simulation ni. Saya banyak buat study pasal ni lah, elektrostatik ni. Ni elektrostatik sebenarnya. Ni dia pakai, yang sekarang ni kita pakai DC kan. Kita boleh juga tukar AC pun boleh. Tukar kepada AC. Jadi kita akan tak jadi stationary study, kita jadi time dependent. Time domain, time dependent study. Kita boleh tengok perubahan bila electric field berubah contohnya. Betul, ataupun kalau pandai lagi buat, kita boleh set dekat atas sini, dekat definition, dekat parameter ni kan. Dekat sini kita boleh set equation untuk apa? Equation impulse voltage. Jadi kita boleh apply impulse voltage sekali. Tengok macam mana perubahan electric field pada sesuatu benda, kesan dia pada sesuatu benda. Macam-macam boleh buat. Okey, disebabkan nama dia multifizik, maksudnya kita bukan boleh buat electric field je, kita nak tengok heat pun boleh, kita nak tengok benda-benda lain boleh, partikel punya semua tu dekat bahagian ni tadi dekat bahagian definition apa mana fizik ni, fizik ni kan. Add fizik ni. Ni macam-macam, semua ni kita boleh combine. Fluid flow, plasma, semua boleh combine ni. Okey, tak ada apa, kita berhenti sini lah. Tak ada soalan. Video ni saya save lagi. Lama juga. Panjang video ni. Minta share video tu sebab ada tertinggal ni. Okey. Okey.